Rumah banglo 2 tingkat itu benar-benar membuatkan Leman kagum. Seni bina banglo tersebut ala-ala Inggeris dan dia berasa seperti berada di Belanda. Kebetulan lokasinya di Cameron Highlands dan suasana sangat dingin. Leman, Samad, Ibrahim dan Tok Ketua lengkap berbaju panas. Cantik rumah tumpangan ni, Ibrahim memuji. Dah macam rumah Mak Saleh, kata si Samad pula. Leman yang sudah tidak tahan sejuk bergegas masuk setelah pintu dibuka oleh Tok Ketua. Sejuk tempat ni, Tok, dia berkata sambil menyandarkan beg pakaian ke dinding ruang tamu. Tok Ketua hanya tersengih. Rumah tumpangan ni rumah sepupu aku. Tu yang percuma tak perlu bayar. Rumah tumpangan itu berada di kawasan pedalaman, agak jauh dari rumah tumpangan yang lain. Sangat sesuai untuk orang-orang yang inginkan ketenangan. Tebal juga hutan tepi rumah ni, ujar Ibrahim seorang diri. Ketika itu dia sedang berdiri di sisi tingkap ruang tamu. Samad dan Leman sudah masuk ke dalam bilik tidur dengan beg pakaian masing-masing. Tok Ketua pula menggunakan bilik tidur utama. Dia membawa 3 pemuda itu ke sini kerana keesokan harinya mereka perlu menghadiri seminar penting untuk kemajuan kampung mereka. Ibrahim masuk menyertai Samad dan Leman di dalam bilik. Rumah ni keliling di hutan, Ibrahim memberitahu. Tertelan air liur Leman mendengarnya. Dia membuka jendela bilik. Panorama indah namun menakutkan itu segera menyapa panca inderanya. Sekeliling rumah tersebut dikelilingi hutan rimba dan pergunungan. Jom keluar makan, Tok Ketua menjengol dari ambang pintu bilik. Jauh ke hotel tempat kita nak seminar tu, Tok? Samad bertanya sambil menjamu selera. Adalah dalam 20 minit dari rumah penginapan kita tu. Tempat kita menginap tu banyak hutan, Tok. Tak bahaya ke? Leman pula bertanya. Hutan tu ramai pelancong guna untuk jogging. Kamu nak tengok ke? Nanti aku bawa kamu jogging dekat situ. Leman menolak pelawaan Tok Ketua. Dia lebih rela pulang ke kampung dari berjoging di dalam hutan yang menyeramkan itu. Malam pertama bermalam di situ. Semuanya berjalan dengan lancar. Tiada apa-apa gangguan seperti yang ditakuti oleh Leman. Pada hari kedua, Ibrahim yang sedang membasahkan tekak di dapur terkedu tatkala melihat seorang wanita barat berpakaian serba putih melintas di luar jendela. Ketika itu sudah masuk waktu senja. Dia menyangkakan wanita itu salah seorang pelancong yang menginap di rumah penginapan yang lain. Di ruang tamu, Samad dan Tok Ketua sedang berbual. Tok, ramai juga Mak Saleh yang bercuti kat sini, Samad berkata dan duduk di kerusi berhadapan dengan Tok Ketua. Saya nampak ramai kat luar tadi. Adalah dalam 10 orang rasanya. Dekat mana kamu tengok? Tok Ketua menyoal sambil menutup surat khabar yang sedang dibaca. Dekat tepi rumah ni tadi. Ramai-ramai nak pergi jogging agaknya. Dah nak malam ni. Tok Ketua bingung. Dia menghampiri tingkap yang menghadap ke hutan. Tiada sesiapa pun yang dia nampak di luar. Hatinya mulai tidak sedap. Tok Ketua tiba-tiba teringat dengan pesanan sepupunya. Jangan tegur kalau nampak Mak Saleh ramai-ramai. Itu bukan orang. Sementara itu, Ibrahim mengerut kening apabila seorang demi seorang melintasi tingkap dapur.
Wajah mereka menunduk, tetapi dia tahu mereka bukan orang tempatan. Ibrahim mendekati jendela. Dari situ dia nampak beberapa orang pelancong Mat Saleh sedang memasuki hutan. Malam-malam masuk hutan, nak buat apa? Samad pula hanya terlopong melihat tingkah laku Tok Ketua yang sedang berada di luar. Tidak lama selepas itu, Tok Ketua menghampirinya. Tutup semua tingkap dengan pintu. Jangan tegur apa-apa. Itu pesanan Tok Ketua, lalu menutup dan mengunci pintu utama. Samad mengangguk tanpa menyoal apa-apa. Leman pula sedang mandi. Ketika dia asyik menyempu kepala, lampu tiba-tiba terpadam. Menggelupur pemuda itu mencapai pintu, tetapi tidak dapat dibuka. Di luar juga gelap gelita. Bekalan elektrik terputus secara tiba-tiba. Walaupun belum pukul 8 malam, tetapi suasananya benar-benar gelap. Ibrahim menghidupkan lampu suluh dari telefonnya. Ketukan itu datangnya dari tingkap yang menghadap ke hutan. Can we come in? Open the window. Tok Ketua mengarahkan supaya mereka tidak bergerak ke mana-mana. Tolong! Jeritan Leman mengejutkan mereka bertiga. Mereka bergegas mendapatkan Leman yang terkunci di dalam bilik air. Macam-macam kaedah digunakan, tetapi pintu tetap tidak terbuka. May we come in? Suara perempuan bertanya dari luar tingkap bilik air. Leman sudah lembik lutut, terketar-ketar macam orang demam. Dia sudah tidak mampu berdiri lagi. Tulang temulangnya sudah bertukar menjadi agar-agar. Tok Ketua menghempas bahunya ke pintu bilik air hingga terbuka luas. Ibrahim dan Samad tanpa banyak fikir terus merentap lengan Leman dan mengheretnya keluar. Kita balik malam ni juga, Tok Ketua berkata. Tetapi sebelum itu, mereka harus mengusir makhluk-makhluk halus itu terlebih dahulu. Mereka sama-sama membaca ayat kursi. Macam-macam suara dan bunyi bergema dari luar. Shut up! Ada yang memarahi dan memaki mereka, tetapi bacaan tetap diteruskan. 5 minit kemudian, suasana kembali sunyi. Ketika itulah mereka mengambil beg pakaian dan berlari keluar dari rumah tersebut. Sempat Tok Ketua mengunci pintu utama. Dalam sekelip mata, mereka sudah berada di dalam kereta. Tok Ketua terus memecut pergi selepas melihat ada beberapa ekor makhluk mengerikan sedang berdiri di tepi rumah dengan mulut yang terenganga luas. Selepas kembali ke kampung Hulu Lapan, akhirnya mereka mengetahui cerita yang sebenar selepas Tok Ketua menghubungi sepupunya. Rupa-rupanya, beberapa bulan yang lepas, ada tragedi kehilangan pelancong asing di hutan itu. Seramai 10 orang pelancong dari Amerika Syarikat hilang tanpa jejak selepas pergi berjoging di dalam hutan. Ada yang mendakwa mereka sudah menjadi mangsa jin-jin hutan yang menyamar menjadi pelancong-pelancong tersebut.